Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Februari 2024 bersama saya Syiha Mama Amin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki semalam mengesahkan bahawa beliau telah menerima saman yang difailkan oleh bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Antara lain, surat saman itu mendakwa tindakan SPRM tidak berdasarkan prosedur, katanya pada sesi dialog yang disiarkan di stesen televisyen milik negeri Sarawak malam tadi. Pengesahan Azam dibuat ketika program Bola Bicara bertajuk Integriti sejauh mana keterusan dinilai. Belum sesiapa nak diarahkan untuk declare asset. Kalau on relation to pertaining to declaration of asset lah, mesti mendapat approval daripada Ketua Pesuruhjaya. Saya hampir semua declaration of asset saya sign untuk compel. Sebab tu saya value information tu. Dan kalau kena sue, sebenarnya saya kena sue. Baru saya kena sue lah oleh Tun Daim. Tun Daim sue saya. Kerana pada dia act of Chief Commissioner is wrong. Kan, saya boleh cakap sebab dah dimasuk dalam mahkamah. Dia file injunction dan sebagainya. So we have to fight for that lah. Minggu lalu, Rajesh Nagarajan selaku peguam mewakili Daim menganggap kenyataan yang dibuat oleh Azam mengenai anak guamnya tidak wajar. Menurut Rajesh, kenyataan Azam baru-baru ini juga sangat memudaratkan hak perlembagaan Daim untuk mendapatkan perbicaraan yang adil kerana kes mahkamahnya masih berjalan. Walaupun Azam enggan mendedahkan butiran lanjut, sumber yang rapat dengan SPRM berkata bahawa aset yang mereka sedang teliti termasuk hartanah, saham dan akaun bank di Malaysia dan di luar negara. Pegawai tertinggi anti rasuah itu berkata penyiasatnya memerlukan masa kerana SPRM memerlukan bantuan daripada rakan sejawatannya dan agensi berkaitan lain di luar negara. Bulan lalu, Daim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya merangkumi 38 firma, 25 hartanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Namun beliau mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. SPRM menangkap aktivis politik pro-PN Ratu Naga. Suaminya Izzat Zainal berkata pegawai SPRM tiba di kediaman mereka di Jalan Kelang Lama pada jam 9.30 pagi tadi. Kata Izzat lagi, 5 pegawai badan anti rasuah itu menggeledah kediaman mereka hampir 20 minit dan merampas telefon bimbit dan laptop milik Ratu Naga atau nama sebenarnya Syarul Ema Rena Abu Samah. Izzat dan peguam mereka, Nabila Khairuddin, mendakwa SPRM enggan mendedahkan sebarang maklumat termasuk sebab penangkapannya. Sementara itu, sumber yang dekat dengan kes itu berkata Syarul Ema ditangkap bagi membantu siasatan kes rasuah berkaitan dakwaan aktivis Bersatu Badrul Hisham Syaharin terhadap Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Ketua Pengarah SPRM Azam Baki ketika dihubungi Malaysia Kini berkata Ratu Naga tidak ditangkap tetapi dipanggil untuk rakaman percakapan. Menurut Azam, Syarul Ema dipanggil untuk dirakam kenyataan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 16 Akta SPRM. Penjelasan Azam itu bagaimanapun dipertikaikan peguam Syarul Ema dengan mendakwa ini merupakan tangkapan dan anak guamnya dinafikan akses kepada peguam dan suaminya oleh pegawai penyiasat. Baik, susulan dakwaan Siti Mastura Muhammad mengenai konspirasi keluarga DAP, Mahkamah menetapkan tarikh perbicaraan saman fitnah dikemukakan oleh 3 trio dari DAP pada September ini. Saman fitnah dikemukakan pengurusi DAP Lim Guan Eng dan 2 pemimpin kanan parti itu terhadap ahli Parlimen Kepala Batas itu. Peguam Sangkara Nair berkata Mahkamah mengkhususkan 6 hari pada September ini untuk mendengar saman dikemukakan Guan Eng, Teresa Kok dan Lim Kit Siang. Pada November tahun lalu, ketiga-tiga mereka memfailkan tindakan sivil terhadap Siti Mastura selepas pengurusi Lajnah Perpaduan Nasional Dewan Muslimat PAS Pusat itu mendakwa Guan Eng, Kit Siang dan Kok mempunyai pertalian dengan pemimpin Parti Komunis Malaya Chin Peng. Tidak sekadar itu, Siti Mastura turut mengaitkan ketiga-tiga mereka dengan bekas Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Kenyataan itu dibuat Siti Mastura semasa kempen untuk calon PN bagi pilihan raya kecil Kemaman. Selain ganti rugi am, Guan Eng, Kit Siang dan Kok turut menuntut pampasan teruk dan menuntut teladan selain injaksi untuk menghalang defendant daripada terus mengulangi dakwaan tersebut. Sebelum ini, media melaporkan dalam kenyataan pembelaannya, Siti Mastura mendakwa dia membuat dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terkandung dalam sebuah buku dikatakannya sebagai sumber boleh dipercayai.
4 individu ditahan atas dakwaan terlibat dalam kegiatan Samsing. Individu tersebut disyaki tidak berpuas hati dengan pemberian ampau RM5 oleh Ahli Parlimen Julau Larry Seng. Ketua Polis Daerah Julau DSP Andam Sudin berkata semua suspek ditangkap pada jam 6 petang pada 12 Februari, kira-kira 24 jam selepas Seng membuat laporan polis. Seng semalam mendakwa dia hampir diserang oleh sekumpulan Samsing ketika sedang menziarahi masyarakat Cina di kawasan parlimennya. Dakwa Seng, ada kalangan mereka berkata telah menyediakan senjata dalam kereta untuk menyerangnya, tetapi bagaimanapun hanya pertengkaran tercetus dan seorang tuai rumah atau ketua panjang dikasari. Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM itu juga berkata pekan itu kini seperti Wild West, tiada undang-undang, dikuasai Samsing serta banyak kegiatan haram seperti jualan dadah, penyeludupan dan ahlong. Sementara itu, Andam berkata siasatan masih dijalankan bagi mengetahui punca sebenar kejadian. Andam juga berkata semua suspek ditahan reman selama 3 hari untuk melengkapkan siasatan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan ugutan jenayah. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Bersatu akan mengadakan perhimpunan khas untuk meminda perlembagaan. Perkara itu disahkan oleh Ketua Penerangannya Razali Idris di Facebook semalam. Perhimpunan Agung Khas itu bertujuan untuk meminda perlembagaan menghalang ahli parlimen parti itu menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataannya, beliau berkata insya-Allah maka tamatlah riwayat 6 Jahanam. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus mara. Katanya lagi bersesuaian dengan pasal 1251 Perlembagaan Parti, maka perhimpunan tersebut akan diadakan dan berharap agar semua perwakilan akan hadir. Bulan lalu, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, parti itu memutuskan meminda perkara 10 dalam perlembagaan parti bagi menghalang insiden sama berulang selain sedia berdepan pilihan raya kecil. Perhimpunan Agung Khas itu akan diadakan di Pusat Konvensyen Aidil IDCC Shah Alam bulan hadapan. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar terdiri daripada Zulkifli Hanafi, ahli parlimen Tanjung Karang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, ahli parlimen Bukit Gantang, Zahari Kecil, ahli parlimen Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Gomusang, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Kuala Kangsar, dan Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Labuan. Adakah kerana faktor usia yang lanjut membolehkan seseorang dibiarkan melakukan kesalahan seperti rompak dan rogol? Soal Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika dipetik dalam ucapan pada program jualan termurah Madani di Permata Ampau hari ini. Malah kata Anwar, usia dan pangkat tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah. Dia turut membidas ahli parlimen yang menyokong golongan seumpama itu dengan alasan kasihan melihat mereka diheret atau dihadapkan ke mahkamah. Mengulangi pendiriannya bahawa dirinya tidak akan berkompromi dan mencampuri urusan mana-mana pihak berkuasa, termasuk SPRM, Anwar berkata usaha memerangi rasuah dilakukan secara menyeluruh. Anwar turut menggesa pihak berkuasa supaya tidak perlu takut untuk bertindak terhadap mereka yang terlibat rasuah dan mengulangi peringatan bahawa pangkat dan peringkat umur tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Memetik ucapannya dari Akhbar Sinar Harian, Anwar berkata jumlah amaun yang besar disiasat bukan duit mana-mana individu, namun ia adalah duit rakyat. Baik, berita seterusnya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata polis telah menerima 5 laporan mengenai ugutan bunuh terhadap peguam Ni Elin Zurina Ni Abdul Rashid setakat ini. Menurut Saifuddin, kesemua 5 laporan telah dibuat di Kuala Lumpur. Sehingga 15 bulan 2, report yang kita terima berkaitan dengan ancaman bunuh ni hanya di Kuala Lumpur, 5. Kita monitor daripada Perlis sampailah Sabah semua ya. Negeri lain belum. Yang ada cuma 5. Baik. Di mana 5 tu? Report Hartamas, Sri Hartamas, report Jinjang, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas. Jadi 4 report Sri Hartamas dan 1 report Jinjang. Buat masa ni ya. Saifuddin turut menggesa orang ramai menjaga keamanan dan keharmonian, menegaskan pihak berkuasa akan mengambil tindakan terhadap mereka yang mengeluarkan ugutan bunuh. Pada Rabu lalu, Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid berkata, polis telah membuka 3 kertas siasatan berhubung ugutan yang dibuat terhadap peguam itu. Dengan salah seorang daripadanya telah pun dilengkapkan.
Minggu lalu, Nik Eileen telah membuat 3 laporan polis selepas mendakwa menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakannya mencabar enakmen Syariah Kelantan. Ugutan tersebut termasuklah untuk sembelih peguam kelahiran Kelantan itu. Minggu lalu, panel Hakim Mahkamah Persekutuan dengan 9 hakim dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petisyen Nik Eileen dan anak perempuannya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman, untuk membatalkan 18 peruntukan enakmen jenayah Syariah Kelantan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syaham Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.